sekali lagi dah nama yang tak ada tadi. Aina Najihah binti Kahazidin. Tak ada juga. Siti Nur Alia binti Azman. Nur Akilah binti Muhammad Azam. Tak ada juga Ainu Najihah binti Mustafa. Asni Natasha. Nur Atika Syazwani. Nur Elisa Sofia. Nur Farisha. So kira tak ada Okey. Sambunglah. Cikgu difahamkan hari ni ramai hak bermasalah internet hari ni Okey, nampak slide cikgu? Nampak tak slide cikgu? Nampak. Nampak lah. Okey. So kita boleh mula. Sebenarnya walaupun awak tengok nota ni macam ni, nota ni sebenarnya pun datang daripada buku teks lah. Cuma cikgu type Okey, so kita tengok sama-sama. Cikgu dah bagi tahu tadi, selepas cikgu ajar meiosis ni, tolong tengok balik tolong study balik. Sebab meiosis ni dia sama macam mitosis. Cuma dia banyak lagi. Dia banyak peringkat. Lepas tu dia banyak peringkat, banyak istilah. Awak kena hafal banyak. Jadi cikgu minta selepas cikgu ajar ni, awak kena baca balik, baca sendiri Okey. So kita tengok apakah meiosis. Kita dah belajar mitosis. Okey, kita dah belajar mitosis. Jadi cikgu nak pesan mitosis, meiosis ni awak kena tahu berlaku dalam sel apa. Ingat tak sel soma? Kalau mitosis berlaku dalam sel soma, cikgu kata sel soma ni sel semua sel di tubuh kita, sebab tu cikgu panggil sel semua. Sebab apa? Sel soma. Di pipi, di tangan, di kaki, di hati tu asalkan sel apa-apa kita panggil sel soma. Tu mitosis. Okay. Mitosis ni juga bilangan kromosom dia diploid, 2N tapi hari ni kita nak tengok meiosis. Okey, kita fokus kepada meiosis. Okey. Meiosis ni ialah proses pembahagian nukleus. Sama je, dia macam mitosis juga, adalah proses pembahagian nukleus atau sel yang berlaku dalam organ pembiakan. Dia bukan sel soma dia berlaku dalam sel pembiakan. Beza dia tu. Kalau mitosis, sel soma, yang ni berlaku dalam sel pembiakan. Tujuannya untuk menghasilkan gamet, gamet jantan, gamet betina yang mempunyai bilangan kromosom separuh atau half, kita panggil haploid. Daripada bilangan kromosom sel induk diploid. Kalau mitosis, kalau mito, dia diploid, 2N. Tapi kalau mayo ni dia haploid, dia separuh. Ingat tak kalau mitosis ni 2N, dia memang kena tulis gini. Kalau katakan contoh bilangan kromosom manusia, sel soma 2N sama dengan 46. Ni kalau mitosis. Kalau meiosis awak kena buat N sama dengan 46 bahagi 2. So dapat berapa? N sama dengan 23. Maknanya bilangan kromosom dalam sel gamet manusia 23. Apa cikgu 23? Sebab dia half. Dia half, dia separuh N je. Tapi kalau bilangan kromosom dalam sel soma, sel kulit, sel pipi 46. Tapi kalau dalam gamet je, dia jadi separuh, dia half. Separuh. So kena bahagi 2.
Okay, sebab dia asal daripada 2N, 46 bahagi 2 dapatlah 23. Jadi kalau sebut je gamet, awak jumpa gamet je, awak kena bahagi 2 selalu. Awak kena bahagi 2 sebab dia haploid daripada bilangan kromosom induk 2N. Jelas awak jumpa je perkataan sel pembiakan, sel gamet, awak kena bahagi 2. Tapi kalau awak jumpa sel soma, sel kulit, sel apa-apa, tak sebut gamet, 2N sama dengan berapa selalu. Okey, meiosis ni sebab dia berlaku untuk dalam pembiakan, maka meiosis berlaku dalam struktur pembiakan dah. Apa dia? Testis untuk jantan dan lelaki. Jantan ni kenapa cikgu jantan? Jantan sebab testis haiwan. Testis haiwan kita panggil jantan lah. So testis lelaki untuk manusia. Dan berlaku dalam ovari untuk haiwan betina atau manusia. Jelas Sebut je pembiakan, awak tukar selalu otak awak. Oh, meiosis. Bila sebut je sel soma, sel kulit, sel pipi, sel tangan, sel hati, asal ke kulit, sel soma je, tukar otak awak. Mitosis. Kalau pembiakan je, meiosis. Awak jumpa apa-apa saja yang berkaitan dengan pembiakan, meiosis. Boleh? Okey, kemudian. Apa keperluan meiosis ni? Kenapa Tuhan buat mesti ada meiosis? Okey, so tujuan yang pertama untuk membentuk gamet lah. Okey, untuk membentuk gamet, untuk membentuk sperma, untuk membentuk ovum melalui proses gametogenesis. Awak nampak tak gamet? Proses nak hasilkan gamet ni kita panggil gametogenesis. Okey, jadi tujuan ni adalah untuk membentuk apa sahaja gamet. Gamet sperma, gamet ovum, debunga untuk tumbuhan, ovule untuk tumbuhan. Asalkan ada perkataan gamet je. Jadi itu adalah keperluan meiosis. Yang kedua, untuk memastikan bilangan kromosom diploid organisma yang melakukan pembiakan seks sentiasa dikekalkan dari satu generasi ke satu generasi. Yang ni nanti cikgu akan terangkan. Sekejap lagi cikgu akan terangkan. Cikgu akan guna rajah untuk awak faham. Okey. Yang ketiga, menghasilkan variasi genetik dalam spesies yang sama. Yang ni pun cikgu akan terangkan. Boleh Okey, so kita tengok rajah. Cikgu akan terangkan nombor 2 dan nombor 3 ni. Keperluan meiosis. Okey, awak nampak tak macam ni Okey, katakan ni perempuan. Cikgu nak ambil siapa katakan ni Nur Adeni. Cikgu ambil pinjam nama Cikgu ambil nama Nur Adeni. Ini Adeni. Ini Jungkook. Betul tak tahu je nama dia Jungkook. Ikutlah Okey. So, awak nampak tak? Adeni bilangan kromosom badan Adeni, sesoma Adeni 46. Bilangan kromosom manusia memang Allah buat kita ni 46. Jungkook walaupun dia lelaki pun sebab dia manusia, so bilangan kromosom dia 46. Apa dia? 2N sama dengan 46. Okey, Jungkook pun 2N sama dengan 46. Boleh? Okey. Kemudian kita kan menghasilkan gamet Adeni menghasilkan gamet melalui proses meiosis. Cik kata tadi kita menghasilkan gamet melalui proses meiosis. So gamet Adeni apa dia? Ovum awak belajar awak tak belajar oosit lagi, nanti kita akan belajar. Menghasilkan ovum. So bila hasil ovum saja, sebut je gamet, dia dah jadi half. Nampak? Half, separuh dah. Dia akan jadi N sama dengan 23. Adeni menghasilkan satu je ovum. Kan awak dah belajar masa form 3, satu sperma mensenyawakan satu ovum. Maknanya satu ovum tu membawa bilangan kromosom N sama dengan 23. Jungkook pun melakukan meiosis, menghasilkan gamet iaitu sperma. Okay, so dalam sperma pun N sama dengan 23. Boleh? Sebab tu Tuhan buat seluruh badan kita ni 46 kromosom. Tapi bila kita menghasilkan ovum gamet, kita menghasilkan 23 je, separuh. Okay. Kemudian
ada ni nikah dengan jungkok dia, ada ni nikah dengan jungkok. Maka ovum tu sperma mensenyawakan ovum. So bila sperma mensenyawakan ovum melalui proses persenyawaan, cikgu bagi contoh deh. Okey, cikgu bagi contoh. Jadi sperma mensenyawakan ovum, jadi awak campur balik lah. Oh, jadi sperma bawa 23 tambah ovum 23. So bila tambah dapat balik 46. So bila dapat balik 46 kromosom, maka yang terhasil adalah zygote manusia. Maka terhasillah zygote manusia. Apa cikgu kata zygote manusianya? Sebab bilangan kromosom untuk manusia ialah 46. Sebab tu kena dapat balik 46 tu barulah jadi zygote manusia. Dan zygote tadi dia akan berkembang. Okay, dia akan berkembang jadi fetus. Lepas tu budak tu pun lahir, kiang, keluarlah baby. Nama apa ni? Nama dia Adekok. Gabung nama ada ni dengan jungkok. Maka dapatlah nama anak dia Adekok. So proses mitosis, awak ni baby awak membesar ni daripada zygote jadi embryo, jadi fetus, keluar jadi baby ni, kita dah belajar ke proses mitosis. So masih lagi 46 kromosom. Lepas tu Adekok pun besar masuk sekolah, 46 kromosom lagi. Lepas tu Adekok ni membesar jadi junior, jungkok junior ke, handsome balik, 46 lagi. Jelas ke? Jadi apa yang cikgu terangkan ni membawa maksud bahawa kenapa tujuan ni cikgu back balik. Tujuan keperluan mitosis inilah supaya untuk memastikan bilangan kromosom diploid organisma yang melakukan pembiakan seks sentiasa dikekalkan. Tujuan kita ialah supaya untuk mengekalkan bilangan kromosom asal kita. Kita asal 46. Sebab tu bila dia jadi gamet, dia kena bawa 23 je. Jadi 23 jantan, 23 betina mensenyawakan tu dapat balik 46. So tujuan kita ialah supaya kita nak memastikan bilangan kromosom diploid dikekalkan. Kita kena dapat balik 46 baru dia jadi manusia. Dan bila dia bersenyawa antara sperma dengan ovum, sperma bawa hak jantan, ovum bawa hak betina. So maka terhasillah anak kita yang ada variasi genetik. Itu tujuan meiosis tu. Maka terhasillah anak kita yang ada variasi genetik. Maknanya anak kita ni, Adekok ni, dia ada bawa ciri mak dia ada bawa ciri ayah dia. Faham ke? Okey, contoh cikgu bagi, katakan contoh cikgu bagi bilangan kromosom apa yang cikgu nak bagi, monyet. Okey, cikgu bagi contoh dah, monyet katakan. Okey, monyet ni 44. Sekejaplah, monyet 44 Okey, sorry, betul. Monyet ni 44. 44 sebab tu kalau tengok monyet lebih kurang kita, jadi kalau kita perangai tak juga. Sebab tu dia kata, aku rasa sikit nak jadi monyet dah. Sebab kita 46, monyet 44. Okey, ni bilangan kromosom untuk monyet betina, untuk monyet jantan. Okey, so gamet. Okey, kalau sperma jantan, monyet dia bawa berapa? Sperma jantan monyet dia bawa berapa? Cikgu nak teka. Sperma jantan monyet dia bawa berapa? Amina Safia. Yes. Jantan dia bawa 22. So kena tulis N sama dengan 22. So ovum monyet jantan, ovum betina monyet pun 22. Dia pun nikah lah dua tu. Okay, dia nikah dua tu. Maka ovum dengan sperma bersenyawa. Maka dapat balik berapa? Dapat balik 44. So jadilah baby monyet pun membesar jadi monyet dewasa dan sebagainya. So awak nampak tak? Dia dapat balik bilangan kromosom untuk monyet. Faham? Cikgu buat apa dia tak ambil 46 capur 46 nya cikgu? Awak tengok dia. Kalau 46 capur 46 dia dapat 92. Itu bukan bilangan kromosom manusia. Bukan bilangan kromosom manusia. Faham deh? Okey, tu tujuan meiosis. Okey. Now kita nak tengok kenapa cikgu kata meiosis ni payah. Kita tengok baik dah. Meiosis
Okey, dia ada dua peringkat. Dia ada dua peringkat iaitu kita ada meiosis 1 dan meiosis 2. Okey, okey. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Dan ni sel induk, tekan ni sel induk sel induk 2N sel induk, sel induk 2N, okey. Bila dia membahagi, bila dia membahagi meiosis 1 ni, dia akan menghasilkan dua sel anak dulu. Dia akan menghasilkan dua sel anak. Kan kita belajar mitosis pun satu, nanti dia akan menghasilkan dua semua sel anak kan. Okey. Kemudian, bila dia dah masuk meiosis 2, awak nampak tak setiap satu ni menghasilkan lagi dua. Setiap satu ni menghasilkan lagi dua. So, awak tengok deh, meiosis 1 menghasilkan dua sel anak, meiosis 2 menghasilkan 4 sel anak. Boleh beza tak dengan mitosis? Boleh beza tak dengan mitosis? Mitosis dia ada satu peringkat je. Mitosis je lah. Sebab tu je kata senang nak ingat mitosis. Tapi bila masuk meiosis, ni dia ada meiosis 1, meiosis 2. Dia ada dua peringkat. Yang kedua, mitosis hanya menghasilkan dua je sel anak. Ingat dia hanya menghasilkan dua je sel anak. Tapi meiosis, awak tengok, meiosis 1 menghasilkan dua. Masuk meiosis 2 dia menghasilkan 4. So jumlah dia berapa? 4 sel anak. Jelas? Boleh. Okey? Kemudian lagi. Meiosis ni awak kena hati-hati. Awak kena tulis sama ada dia tu meiosis 1 atau meiosis 2. Dia tak boleh sebut meiosis saja. Tak boleh. Kecuali dia tanya peringkat, mito ke mayo, tu tak apa. Mitosis, meiosis tak apa. Tapi kalau dia tanya peringkat mana, awak tak boleh lah jawab gitu. Awak kena jawab. Awak kena awak kata apa? Kenal. Peringkat tu peringkat mana? Profasa 1 ke? Metafasa 1 ke? Anafasa 1 ke? Telofasa 1. Jangan tukar dengan profasa 2, metafasa 2, anafasa 2, telofasa 2. Dia sama-sama pok emak belaka. Semua pok emak belaka. Profasa, metafasa, anafasa, telofasa. Cuma untuk meiosis ni awak kena hati-hati. Adakah itu ialah peringkat profasa 1 ke profasa 2? Awak jangan tukar. Okey, adakah peringkat tu metafasa 1 ataupun metafasa 2? Okey, so awak kena ikut benda ni. Jadi dia ni pok emak. Kalau dia tu meiosis 1, profasa 1, metafasa 1, anafasa 1, telofasa 1. Dah selesai tu dia akan masuk meiosis 2. So kita kena tukar. Profasa 2, metafasa 2, anafasa 2, telofasa 2. Cikgu nak tanya, setakat ni boleh ikut lagi ke? Faham ke? Faham. Okey. Sorry je jawab. Cikgu nak 2-3 orang lagi. Faham ke tak? Faham. Okey. Okey, kita masuk peringkat dia dah. Kalau sebab apa cikgu soalnya faham ke tak? Sebab cikgu kata tajuk ni susah. Tajuk ni susah, dia kena pergi peringkat by peringkat. Kalau di sekolah pun cikgu akan stop. Cikgu nak tengok dulu awak faham ke tak? Baru cikgu boleh masuk satu peringkat ke satu peringkat. Okey, kita masuk yang pertama. Dah. Okey, banyak-banyak peringkat. Okey, banyak-banyak peringkat. Awak kena fokus kepada profasa 1. Okey. Banyak-banyak peringkat awak kena fokus kepada profasa 1. Sebab apa cikgu? Sebab dalam profasa 1 ni banyak sangat istilah. Banyak sangat istilah. So hati-hati. Okey, kemudian yang kedua, tips untuk belajar tajuk ni. Sama juga macam mitosis. Apa dia cikgu sama? Profasa pendek, tebal, padat. Metafasa mari beratur tengah-tengah. Anafasa asing-asing. Telofasa tiba di kutub bertentangan. Sama je kata kunci dia. Kata kunci dia sama je. Okay, cikgu ulang balik dah. Profasa pendek, tebal, padat. Metafasa mari beratur tengah-tengah atas satah khatulistiwa. Anafasa asing-asing. Telofasa tiba ke kutub bertentangan. Sama je. Okey. Sekarang kita nak masuk dah. Kalau tak faham, tanya selalu. Okey, kita pergi kepada profasa 1 dah. Kromatin memendek
menebal dan membentuk kromosom yang jelas kelihatan. Sebab apa cikgu dia guna kromatin, memendek menebal? Yalah, asal-asal dia macam ni, dia benang. Ingat tak kromatin tin tali? Kromatin ni tali lah. Okay, dia tali. So dia dah jadi memendek, tebal, padat, lalu membentuk kromosom yang jelas kelihatan. So dapatlah macam ni. Internet call. Rumah. Okey. Hak ni internet telefon. Okey, jadi kromatin ni memendek, menebal, padat. Ingat dia pendek, tebal, padat. Lalu jadilah kromosom yang jelas. So, gambar macam ni pun betul, gambar ni pun betul. So, kalau awak nampak ni, bentuk dia macam tebal dah lah. Bentuk dia tebal dah. So, dia jelas kelihatan dah. Okey, kemudian kromosom homolog. Hati-hati. Dalam istilah ni, dalam meiosis, awak akan jumpa perkataan kromosom homolog. Dia tak ada kromosom. Lepas ni baru jumpa kromosom. So dalam ni, fasa 1 ni kromosom homolog. Apa kromosom homolog cikgu? Sebab kromosom homolog, kalau awak ingat cikgu kata kromosom homolog ni kromosom hak duduk sebelah-sebelah. Okay. Kromosom hak duduk sebelah-sebelah. Sama besar, sama saiz. So nampak tak? Duduk sebelah-sebelah kecil-kecil, duduk sebelah-sebelah besar-besar. Nampak tak? Dalam gambar buku awak pun, sebelah-sebelah besar-besar, kecil-kecil. So kita panggil kromosom homolog. Homo ni sama. Sebab tu kalau orang suka sama jantina, dia panggil homoseksual. Sama jantina, seksual tu ialah jantina. Seks tu ialah jantina. So homo sama, dia suka sama jantina. So sebab tu kita panggil kalau kromosom tu sama, kromosom homolog. Okey dah. Jadi dalam ni awak akan jumpa kromosom homolog berpasangan, iaitu membentuk sinapsis. Kromosom homolog. Okey, kromosom homolog berpasangan. So nampak dia duduk berpasangan, dua. Ni. Dua. Tapi syarat dia mesti merah, biru. Hitam, putih. Dan mesti sama saiz. So bila dia berpasangan tu kita panggil dia sinapsis. Okey, berpasangan sinapsis lalu membentuk bivalent. Maksud cikgu macam ni dah. Macam ni, dengan molek. Ada bapa nak tutup internet tu mengajar ke ni? Tak boleh lagi tu. Okey, jadi sekejap dah. Jadi bila dia sekejap cikgu lukis dulu. Katakan dia duduk sini. Cikgu lukis. Sama besar ni, sama besar. So dia pun mari. Proses dia mari duduk sebelah ni kita panggil sinapsis. Dan bila dia duduk sebelah-sebelah macam ni kita panggil bivalent. Kau faham ke? Katakan contoh ni duduk tepi. Ni duduk tepi. Dia pun mari duduk sebelah-sebelah macam ni. Duduk sebelah. Dia proses dia datang tu kita panggil sinapsis. Lalu bila duduk sebelah-sebelah macam ni kita panggil dia membentuk bivalent. Boleh deh. Kromosom homolog berpasangan. Dia mari, dia mari sinapsis. Dia duduk sebelah-sebelah macam ni, kita panggil membentuk bivalent. Ataupun dikenali sebagai tetrad, iaitu terdapat 4 kromatik bagi kromosom homolog. Awak pasal 1, 2, 3, 4. Faham ke? Yang ni 1, 2, 3, 4. So awak nak panggil tetrad pun boleh, nak panggil bivalent pun boleh. Jadi terdapat 4 kromatik bagi kromosom homolog. Jelas deh. Ni 1, 2, 3, 4. So sebab tu dia panggil 4 tetrad ataupun bivalent. Maknanya terdapat 4 kromatik dalam kromosom homolog. So cikgu ulang sekali lagi, kromatin memendek, tebal, padat. Lalu menjadi kromosom homolog, dan kromosom homolog ni dia melakukan sinapsis dan membentuk bivalent. Okey, dan dalam semasa dia duduk berpasangan tu berlaku proses pindah silang dah. Masa dia duduk berpasangan tu dia buat pindah silang. Kenapa dia pindah silang ni? Dia tindih gitu.
Ikut dia lah, dia nak tindih ke atas. Boleh nak ke bawah pun boleh. So kita panggil gini ni pindah silang. Nampak? Dia pindah silang. Okey, awak tengok gambar buku teks awak. Dia pindah silang. Gambar cikgu ni pun dia pindah silang. Ikut dia lah, dia nak pindah silang sini. Boleh. Dia nak pindah silang sini. Boleh dia nak buat dua-dua pindah silang situ pun tak apa. Okey. Jadi gapo pindah silang ni? Pindah silang ni ialah pertukaran bahan genetik antara kromatik bukan seiras. Awak nampak tak? Dia pindah bahan genetik. So awak nampak tak? Hak biru dapat pink, hak pink dapat biru. Jadi masa itulah dia pindah bahan genetik. So itu bila terhasil anak daripada meiosis, maka dapat anak yang variasi genetik. Anak tu ada ciri mak separuh, ada ciri ayah separuh, macam awak lah. Awak tengok pada diri awak. Oh, muka macam ayah, tapi rambut macam mak. Mungkin ketinggian macam mak, tapi muka macam ayah. Dia bawa ciri genetik masa ni lah. Masa dia pindah silang ni. Dia akan tukar bahan genetik antara kromatik bukan seiras. Tak seiras kan ni dia tukar. Biru tukar dengan pink. Jadi bila dia tukar, kita panggil proses tu ialah proses pindah silang. Lalu terhasillah kombinasi gen yang baru pada kromosom. So, maka ni awak pun tengok, ada kombinasi gen baru dah lah. Apa kombinasi gen baru ni? Sebab biru dah dapat pink separuh, pink dapat biru separuh. Jadi terhasillah kombinasi gen baru pada kromosom dan tempat di mana kromatik bersilang ni tempat dia bersilang ni dekat kaki ni, tempat bersilang tu kita panggil kiasma. Okey, pada akhir profasa, yang ni biasa je macam mitosis, pada akhir profasa 1, membran nukleus dan nukleolus mula menghilang, kedua-dua sentrio bergerak ke kutub bertentangan, gentian gelendung terbentuk antara sentrio. Dapat deh. So awak fokus kepada benda-benda penting. Pendek, tebal, padat. Lepas tu dia berpasangan sinapsis, membentuk bivalent, dikenali sebagai tetrad. Lepas tu berlaku proses pindah silang. Lepas tu menghasilkan kombinasi gen baru. Tempat dia bersilang kita panggil kiasma. Okay, fokus benda-benda tu. Okay, habis yang tu cikgu nak pergi kepada metafasa 1. Okay, nampak tak? Metafasa 1 sama juga dia beratur tengah-tengah. Okey, jadi masih lagi kita panggil kromosom homolog. Sebab apa cikgu? Sebab dia sama besar, sama saiz. Okey, jadi mari beratur tengah-tengah, maka kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Okey, dia tersusun di atas satah khatulistiwa. Satu kromosom daripada setiap pasangan kromosom homolog terikat pada gentian gelendung dari satu kutub sel dan homolognya terikat pada gentian gelendung dari kutub sel bertentangan. Okey, kalau awak tengok sini, kalau awak tengok sini dia kata satu kromosom daripada setiap pasangan kromosom homolog terikat pada gentian gelendung. Maknanya ni setiap sel ni dia akan terikat. Apa tak? Sentroma dia tu terikat pada gentian gelendung. Sebab tu dia tak gerak, dia statik atas tu. Okay, cikgu ulang balik. Satu kromosom daripada setiap pasangan kromosom homolog terikat pada gentian gelendung sebab dia ada sentroma. Sentroma tu melekat pada gentian gelendung. Okay, dan kromatik kembar masih terikat bersama kerana sentroma masih belum berpisah. Sebab tu dia statik, sebab dia terikat. Jadi dia akan tersusun. Nampak? Sebab tu kita panggil dia kromosom homolog. Beratur di tengah-tengah tersusun pada satah khatulistiwa. Itu metafasa 1. Okey, anafasa 1, dia kata gentian gelendung mengecut. Awak nampak tak ada dah tengah ni. Tak ada dah tengah. Dia sudah mengecut dah, tinggal separuh je, sekat ni je. Okey. Gentian gelendung mengecut. Jadi bila dia mengecut itulah setiap kromosom homolog berpisah daripada pasangan homolognya dan tertarik ke kutub sel bertentangan. Jadi sebab gentian gelendung mengecut, tak ada dah di tengah, maka dia pun tertarik. Jadi kromosom homolog berpisah. Awak kena sebut dia ni. Kromosom homolog berpisah. Pisah dah lah dia. Nampak tak? Hak kecil biru di sini, hak merah di sini, dan awak kena lukis betul kena sentroma dulu gi. Sentroma dulu gi. Sentroma dulu sini. Kena ngadak sentroma tu. Nampak? Okey. Kromosom homolog berpisah tertarik ke kutub sel bertentangan.
Okay, dan sekarang dia kata setiap kromosom masih terdiri daripada sepasang kromatik kembar yang terikat pada sentroma dan bergerak sebagai satu unit. So dia bergerak dalam satu unit, satu unit, satu unit, satu unit. So kita nak panggil kromosom saja boleh dah. Sebab dia pisah dah, kita boleh dah panggil dia kromosom saja boleh. Awak nak panggil kromatik kembar saja pun boleh. Apa cikgu kromatik kembar? Satu, lepas tu dua. Kromatik kembar boleh, nak panggil kromosom pun boleh. Dan dia bergerak dalam satu unit. So sekarang ada berapa unit? Ada 4 unit lah. Okay, kemudian telofasa 1. Telofasa 1 nampak tak? Dia tiba dah. Dia sudah tiba dah. Dan ni pun tengok nampak tak? Dia mencerut dah. Dia tak putus lagi, dia cuma tiba. Jadi kromosom, tak boleh panggil dah kromosom homolog. Tak ada dah kromosom homolog. Kromosom homolog ni bila dia duduk sebelah-sebelah je. Bila dia dah berpisah tak boleh panggil dah kromosom homolog. Jadi kena panggil kromosom saja. Kromosom tiba di kutub sel bertentangan. Okey, nampak tak kromosom tiba dah. Setiap kutub sel mengandungi bilangan kromosom haploid. Apa cikgu haploid? Nampak tak? Dia jadi separuh-separuh dah. Tadi dia duduk sebelah-sebelah. Sekarang dia dah jadi separuh-separuh dah. Yang terdiri pada satu set kromosom sahaja. Gentian gelendung kemudian menghilang, nukleolus muncul semula dan membran nukleus terbentuk. Telofasa 1 disusuli oleh proses cytokinesis yang menghasilkan 2 sel anak. Selepas telofasa 1 ni dia akan putus. Dia akan putus lalu terhasillah 2 sel anak. Dalam 2 sel anak ni ada siapa? Ada dia ni lah. Ada dia ni. Awak ambil masuk dia ni. Ambil ni kromosom ni masuk dia ni. Boleh. So dia dah jadi haploid dah lah. Dia jadi haploid dah. Okay. Boleh dah. Selepas telofasa 1 je dia akan berlaku cytokinesis, iaitu dia putus. Menghasilkan 2 sel anak. So habis meiosis 1. Okay, sekarang kita masuk meiosis 2 pula. Jadi bila sebut meiosis 2 dia start balik dengan profasa 2. Dan kalau awak tengok dia kena lukis 2 sel dah lah. 2 sel anak dah. Dia kena start dengan 2 sel anak dah. Okey, jadi profasa 2. Okey, jadi profasa 2 ni macam biasa juga, nukleolus dan membran nukleus menghilang. Setiap kromosom terdiri daripada kromatik kembar yang bercantum di sentroma. Tak ada dah kromosom homolog. Kita tak guna dah. Kita guna kromosom dah. So kalau awak tengok dalam setiap satu ni dia ada kromosom saja. Sebab tu dia kata setiap kromosom terdiri daripada kromatik kembar yang bercantum di sentroma. Dan kalau awak perasan setiap kromosom ni kalau awak perasan hati-hati dia ada merah biru sekerak. Semuanya ada merah biru sekerak. Gambar sebelum ni pun ada merah biru sekerak. Kenapa ada merah biru sekerak tu? Sebab dia dah buat profasa 1 tadi dia dah pindah silang. Jadi setiap lukisan awak mesti ada biru sekerak, biru sekerak, biru sekerak. Awak faham ke? Awak tengok buku teks awak. Selepas je profasa 1, semua gambar jadi biru, merah. Biru, merah. Dia dah tukar maklumat genetik tadi. Dan kalau awak tengok ni, dia kata setiap kromosom terdiri daripada kromatik kembar. Nampak tak? Hak biru duduk sini. Hak merah duduk sini. So dia ada sepasang-sepasang dah. Okey deh? Okey, kemudian gentian gelendung mula terbentuk di dalam kedua-dua sel anak. Nampak? Gentian gelendung dah keluar dah. Dah terbentuk dah. Dia tak ada apa pun. Yang cikgu kata tadi profasa 1 je special. Banyak-banyak proses ni profasa 1 je. Betul-betul kena faham. Okay. Kemudian metafasa 2. Metafasa 2 pun jangan risau. Dia beratur juga. Mari beratur tengah-tengah. Okay. Cuma kromosom. Awak jangan guna kromosom homolog. Kromosom tersusun secara rawak pada satah khatulistiwa. Kromosom tersusun secara rawak pada satah khatulistiwa. Setiap kromatik terikat pada gentian gelendung di sentroma. Sebab apa dia statik ni? Sebab sentroma melekat pada gentian gelendung. Okey. Lepas tu, dia kata metafasa 2 tamat apabila sentroma berpisah. Apa? Sentroma kromatik kembar berpisah. Sebab apa? Sebab gentian gelendung mengecut ni. Tak ada tengah-tengah ni. Gentian gelendung mengecut, maka sentroma kromatik kembar berpisah. Awak kerak je. Tadi dia duduk gini ke? Dia duduk gini, awak kerak, kerak. So, sebab tu dia jadi macam ni. Dia jadi kerak-kerak dan sentroma pergi dulu. Dia benda biasa je, cuma awak kerak dia, awak potong dia biar dia berpisah.
Okay, nampak dia sudah berpisah jadi dua-dua pula dah. Tadi dia duduk macam ni. Awak pisah, awak kerak tengah. So dia akan pergi. Mu pergi sana, aku pergi sini. So maka jadilah setiap ni berpisah. Ni pun berpisah juga. Okay, jadi pasangan kromatik kembar berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Jadi kromatik pada masa ni dipanggil kromosom. Cikgu saya bengok tadi kromatik kembar, lepas tu kromosom pula. Kan cikgu ada ajar kromatin ke kromatik ke kromosom ke semua tu sebenarnya adalah kromosom. Jadi tadi memanglah kita panggil dia kembar sebab dia duduk sekali kromatik kembar tapi dia sudah berpisah. So berpisah panggil kromosom je lah. Okay, jadi dia kata setiap kromatik pada peringkat ini dikenali sebagai kromosom. Okay, lepas tu nampak tak dia sudah tiba dah. Tiba dah dia masuk dah. Dia sudah tiba, nampak tak dia tiba dah ni, dia tiba dah. Okay, jadi dia kata kromosom tiba di kutub sel, semua dah tiba dah. Gentian gelendung tak ada dah, menghilang. Membran nukleus dan nukleolus terbentuk semula. Bilangan kromosom setiap sel anak adalah separuh daripada bilangan kromosom induk. Tadi dia ada 2, sekarang dia nak jadi 4 dah. Dia nak jadi separuh dah ni. Telofasa 2 berakhir dengan proses cytokinesis yang menghasilkan 4 sel anak yang haploid. So, selepas telofasa 2 ni dia akan berlaku cytokinesis, dia putus. Putus lalu terhasil lah, putus lagi lalu terhasil lah. Berapa? 4 sel anak dan ingat mesti sebut haploid sebab dia separuh dah. Okay, jadi sekarang setiap sel haploid mempunyai separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Tu yang boleh jadi setiap sel ni dia membahagi jadi pak. Jadi sebab tu sperma sebenarnya banyak. Daripada satu sperma dia boleh jadi pak sperma. Sebab tu orang lelaki menghasilkan berjuta-juta sperma. Tapi yang mensenyawakan ovum seekor je. Sebab apa? Sebab seekor tu je bawa 23. Sama juga dengan perempuan. Perempuan sebenarnya menghasilkan 4 ovum. Tapi ngeluh lah. Daripada 4 tu 3 tu merosot, tinggal 1 je ovum. Tinggal 1 je ovum. Nanti kita akan belajar dari tajuk belakang-belakang. Jadi, 1 sperma mensenyawakan 1 ovum. So, 23 campur 23 dapat balik 46. Boleh? Okey. Kemudian cikgu nak pergi kepada perbezaan antara mitosis dan meiosis. Yang ni, perbezaan mitosis meiosis ni, dalam buku tu dia suruh buat sendiri. Tak apa, cikgu bagi. Awak nanti awak saling serupa dengan cikgu. Okay, kita tengok deh. Apa beza mitosis meiosis? Mitosis berlaku dalam sel soma. Meiosis berlaku dalam sel gamet. Dia sebut sel pembiakan pembetul. Dia sebut sperma ke ovum ke. Asalkan dia sebut pembiakan meiosis. Okay. Mitosis ni peranan dia untuk menghasilkan sel-sel baru. Untuk menggantikan sel mati. Untuk perkembangan dan pertumbuhan embrio. Yang ni sebab cikgu tak muat awak saling muka surat 104, 105 semua. Cikgu sebab cikgu tak muat dalam satu slide ni. Meiosis tujuan dia untuk menghasilkan gamet melalui gametogenesis, menghasilkan variasi gamet. Okey. Mitosis bilangan pembahagian sel dia berlaku sekali saja. Betul tak? Mitosis ada 1 peringkat je. Tapi kalau meiosis dia ada 2 peringkat, sedua kali. Okey, dalam mitosis berlaku tak sinapsis? Pindah silang tak dia? Tak ada. Tidak berlaku sinapsis. Meiosis berlaku sinapsis. Ada berlaku pindah silang. Mitosis tidak berlaku. Meiosis berlaku semasa profasa 1. Okey, kemudian mitosis semasa metafasa mitosis dan metafasa 1 meiosis. Kalau semasa mitosis ni kita guna perkataan kromosom. Sama je dia tersusun belakang. Cuma mitosis kromosom tersusun dalam satu barisan satah khatulistiwa. Untuk meiosis awak tukar je. Kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Mitosis awak guna perkataan kromosom. Kalau meiosis kromosom homolog tersusun. Sebab apa? Sebab dia duduk sebelah-sebelah. Okey, anafasa. Okey, kalau anafasa mitosis kromatik kembar berpisah. Okey, tapi kalau meiosis kromosom homolog berpisah sebab asal-asal dia duduk sebelah-sebelah dia berpisah. So kita panggil dia kromosom homolog. Kalau mitosis kromatik kembar berpisah.
Okay, berapa bilangan sel anak yang dihasilkan? Kalau mitosis sama-sama 2 sel, 2 sel, 2 sel. Meiosis dia menghasilkan 4 sel anak. Bilangan kromosom kita kalau meiosis haploid. Bilangan kromosom untuk mitosis diploid. Okey, kemudian kandungan genetik dan variasi genetik. Kandungan genetik kalau mitosis sama dengan nukleus sel induk. Ingat tak cik kata benda sama? Kandungan genetik sama, bilangan kromosom sama, ciri fizikal dia pun sama. Nampak? Sebab tu dia sama dengan nukleus induk. Tapi kalau meiosis, dia berbeza adalah dengan sel induk sebab dia sudah berlaku variasi genetik. Sebab tu dia berbeza dengan sel induk sebab ada variasi genetik. Sebab sperma mensenyawakan ovum. So, fetus tu akan dapat ciri mak, ciri ayah. Tapi kalau mitosis, sebab dia sama je, maka tak ada variasi genetik. Okey, kemudian yang ni pun awak saling juga. Okey, saling juga. Cikgu dah buat siap-siap ke awak perbezaan antara meiosis 1 dengan meiosis 2. Benda sama, tapi beza ke apa cikgu kata tadi? Beza istilah. Okey, beza istilah. Okey, kita tengok deh. Masa peringkat profasa untuk meiosis 1 dan meiosis 2. Cuba tengok. Kalau profasa meiosis 1, banyak istilah. Kromosom homolog berpasangan, sinapsis, lalu membentuk bivalent, berlaku proses pindah silang antara kromatik bukan seiras. Tapi kalau meiosis 2, tidak berlaku kromosom homolog berpasangan, tidak berlaku sinapsis, tidak ada bivalent, tidak ada pindah silang. Itu beza dia. Okey, kemudian metafasa. Dia berbeza istilah dah. Kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Ni kromosom tersusun secara rawak pada satah khatulistiwa. Awak tukar istilah je. Benda sama. Metafasa mari berata tengah-tengah. Okey, anafasa. Semuanya gentian gelendung mengecut. Ni pun gentian gelendung mengecut juga. Cuma bezanya yang ni kromosom homolog berpisah. Daripada pasangan homolognya ke kutub bertentangan. Ni sentroma kromatik kembar berpisah. Dia lain istilah. Semuanya berpisah belaka. Cuma meiosis 1, kromosom homolog berpisah. Yang ni kromatik kembar berpisah. Boleh deh. Okey, dah ni dah bila dia berpisah dia jadi kromosom dia lah. Okey, so telofasa kromosom tiba di kutub sel bertentangan. Okey, lepas tu setiap kutub sel mengandungi bilangan kromosom haploid yang terdiri pada satu set kromosom sahaja. Kedua-dua sel anak yang terhasil sudah berada dalam keadaan haploid. Yang ni awak boleh ceritalah dia nak menghasilkan 2 sel anak. Tapi untuk meiosis 2, dia nak menghasilkan 4 sel anak. Benda sama je. Semuanya tiba di kutub sel. Semuanya dah jadi haploid separuh. Cuma bezanya telofasa 1 ni dia menghasilkan 2 sel anak. Untuk meiosis 2 dia bersedia untuk menghasilkan 4 sel anak. So slide yang awak nak kena salin cikgu akan hantar lepas ni. Okey, kemudian kita last dah ni, praktis formatif, kita ada sikit lagi. Praktis formatif 0.3, nyatakan perbezaan ketara antara meiosis 1 dan meiosis 2. Okey, perbezaan ketara, awak salin hak cikgu bagi tadi. Salin yang cikgu bagi tadi. Bukan jawapan ni. Okey? Boleh nak jawab ni. Ialah pengurangan bilangan kromosom. Tapi kena salin jadual cikgu balik. Sebab apa dia berlaku pengurangan? Sebab jadual tadi. Okey? Soalan 2. Huraikan bagaimana meiosis 1 mengurangkan bilangan kromosom dalam sel anak. Meiosis 1 mengurangkan bilangan kromosom dalam sel anak apabila kromosom homolog berpisah semasa anafasa 1. Jadi dia ni bila dia mula mengurangkan bilangan sel anak, bila dia start jadi haploid. Bila dia buat anafasa 1. Ingat semua perkataan ni. Bila dia start mengurangkan jadi separuh. Anafasa 1 sebab dia mula asing. Okey, so cikgu nak awak saling semua-semua tu. Kita jumpa minggu hadapan cikgu akan bagi tahu bila hari apa kita akan buat perbincangan soalan-soalan dan praktis formatif 9.4. Okey.
Okay dah, habis dah kelas kita. So awak buat dah praktis formatif 9.3 dengan slide dari cikgu tadi. Awak salin balik, bubuh dalam file nota. Okay, Assalamualaikum dah. Waktu tutorial ni salin slide tadi. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima Terima kasih cikgu. Cikgu.